أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian Sirah Nabawiyah. Kita sampai tajuk wahyu, turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pelantikan secara rasmi Nabi sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai muka surat 125. Kita dah baca yang tajuk wahyu ni, kita dah baca. Sebelum ni, di minggu yang lepas ada pelajar yang bertanya tentang jenis-jenis wahyu. Saya sebut di sini secara ringkas apa Okey, ada pelajar yang bertanya minggu lepas jenis-jenis wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bentuk wahyu. Saya sebut sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, jenis wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi ialah ataupun bentuk pertama iaitu ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Wa kanat mabda'u wahyihi sallallahu alaihi wasallam wa kana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subhi. Wa qad ja'a fil hadis ru'yal anbiya'i wahyun. Jadi jenis pertama wahyu yang turun pada Nabi ialah datang dalam bentuk mimpi. Dan semua mimpi para Nabi adalah wahyu. Sebagaimana disebut dalam hadis, ru'ya al-anbiya wahyun. Mimpi para Nabi adalah wahyu. Antara contohnya ialah mimpi Nabi Ibrahim AS. Walaupun mimpinya diperintah agar menyembelih anaknya, tapi mimpi itu adalah benar. Allah sebut dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Kata Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi. Ini antara bentuk wahyu, iaitu melalui mimpi. Jadi Ibrahim berkata pada anaknya Ismail, aku melihat dalam mimpi bahawa anni azbahuka, aku akan sembelih engkau. Dan mimpi itu adalah benar. Yang kedua, bentuk wahyu yang kedua ialah dalam bentuk ilham, iaitu bahawa yanfusu al-malaku fi raw'ihi, malaikat akan tiup dalam hati Nabi tanpa Nabi melihat malaikat. Malaikat akan tiup sesuatu ke dalam hati Nabi dan tanpa Nabi melihat malaikat. Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Al-Qudusi iaitu malaikat nafasa meniup fi raw'i dalam hatiku. Antara hadis yang datang dalam bentuk tiupan ini ialah
sabda Nabi SAW, inna Jibrila nafakha fi qalbi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Hadis sahih. Maksudnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril meniup ke dalam hatiku. Ini bentuk wahyu dalam bentuk ilham. Iaitu hadisnya, Nabi kata, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sama sekali sehinggalah dia menyempurnakan rezekinya. Jadi tidak ada orang akan mati dalam keadaan rezekinya masih ada. Bila dia mati, makna rezekinya dah habis. Dan bila dia belum mati, maknanya rezekinya tetap ada. Maka Nabi bagi wasiat, fattaqullah. Sebelum kamu mati dan sebelum kamu habiskan rezeki Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Dan ajmilu makna perelokkan dalam pencarian rezeki kamu. Iaitu pastikan yang kamu cari rezeki itu halal dan tayyib. Ya, isteri sahabat ni, bila suami dia keluar bekerja, dia pesan kepada suaminya, pastikan rezeki yang kamu bawa balik adalah rezeki yang halal dan tayyib. Kami tidak akan sanggup makan rezeki yang haram, bahkan kami sanggup mati. Kata isteri para sahabat, kami sanggup mati daripada memakan rezeki yang haram. Jadi akidah para sahabat, termasuklah isteri para sahabat, ialah mereka bukan nak hidup, tapi mereka nak pastikan mereka makan yang halal. Kalau tak ada yang halal, mereka sanggup mati. Okey. Bentuk yang ketiga, bentuk wahyu yang ketiga ialah an ya'tihi mislu salsalatil jaras. Wahyu datang seperti bunyi loceng. Wahyu datang pada Nabi seperti bunyi loceng. Dan sautuhu fil quwwah, suaranya bunyi kuat. Bahkan lebih kuat, asyaddu minal jaras. Bahkan suara yang membawa wahyu itu lebih kuat daripada bunyi loceng. Sebagaimana disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna al-Harith radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tikal wahyu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mislu salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Hayafsamu anni wa qad wa'aitu ma qala wa ahyanan yatamassal li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Haris radhiyallahu anhu, ketika mana dia bertanya Rasulullah, bagaimana wahyu datang pada engkau? Haris sahabat Nabi bertanya Nabi, bagaimana wahyu datang kepada engkau? Nabi kata, kadang-kadang wahyu datang seperti bunyi loceng. Wahwa asyaddu, bahkan ia lebih kuat daripada bunyi loceng. Alayya, ke atasku. Maka bunyi itu menjadikan aku rasa takut dan bimbang. Tetapi dalam masa sama, waqad wa'aitu ma qala, aku boleh fokus dan faham apa yang dicakap oleh Jibril. Okey, bentuk yang keempat, ma auhallahu ta'ala ilahi bila wisatah malak. Allah wahyukan kepada Nabi tanpa perantaraan. Allah direct kepada Nabi tanpa perantaraan Jibril. Sebagaimana kalau Nabi Musa, Allah direct bercakap pada Musa, sehingga Musa digelarkan Kalimullah, iaitu Nabi yang Allah bercakap dengannya. Mana tanpa perantaraan Jibril. Itu Musa. Musa Allah bercakap di mana? Tur Saina. Kemudian Nabi pula bila Allah bercakap direct kepada Nabi tanpa Jibril, iaitu ketika Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi menerima perintah solat. Okey, itu yang keempat. Nabi menerima wahyu direct daripada Allah tanpa perantaraan Jibril. Yang kelima, annahu yara al-malak fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Nabi terima wahyu daripada Jibril dalam keadaan Nabi nampak rupa Jibril yang asal.
Dan disebut dalam Quran dan juga dalam hadis, Nabi melihat 2 kali rupa Jibril yang asal. Pertama ketika di Gua Hira, sehingga Nabi macam nak pengsan. Sebab rupa Jibril ni, rupa malaikat adalah besar. Besarnya kepala di langit, kaki di bumi. Dan yang kedua, Nabi melihat Jibril ketika Isra' dan Mi'raj. Okey. Itu yang kelima kan. Nabi terima wahyu daripada Jibril dalam keadaan Nabi nampak Jibril dalam rupanya yang asal. Yang keenam dan yang terakhir, annahu SAW kana yatamassalu lahu al-malaku rajulan. Iaitu Nabi terima wahyu daripada malaikat, tapi dalam bentuk malaikat berupa orang. Berupa ada ketika malaikat berupa sahabat Nabi. Seperti contohnya Dahya al-Kalbi. Jadi Nabi terima wahyu daripada Jibril, tapi Jibril berupa orang, bukan rupanya yang asal. Okey. Itu menjawab persoalan jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung apa yang disebut oleh penulis dalam buku ni, Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Siapa ada buku, kita berhenti muka surat berapa? Dah kan? 125 dah baca? Dah kan? Okey, setelah wahyu turun kepada Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu beliau SAW kembali dengan wahyu itu dalam keadaan gemetar. Hingga pulang menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Lalu beliau diselimuti. Dalam bahasa Arab, selimuti aku ialah zammiluni. Zammiluni yang surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil makna wahai orang yang berselimut. Kenapa Nabi selimut? Sebab bila dapat wahyu pertama Iqra' tu, Nabi balik dalam keadaan rasa takut, gemetar. Maka Nabi arahkan Khadijah dan anaknya supaya zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Bukan kita dah baca ni? Baca dah kan? Kemudian Khadijah bawa Nabi jumpa Warqah bin Naufal. Dah baca kan? Cuma saya nak sebut pengajaran bagaimana sikap seorang isteri bila berhadapan dengan perkara yang luar biasa yang menimpa suaminya. Apa pengajaran daripada kisah Khadijah berhadapan dengan suaminya yang sedang menghadapi satu perkara yang sangat luar biasa, yang Nabi tak pernah pun terfikir, bahkan Khadijah pun tak pernah terfikir pun. Apa dia antara pengajarannya? Cuba kita tengok. Pertama, Nabi balik dalam keadaan apa? Takut, gemetar, dan Nabi berkata pada Khadijah dan anaknya, selimutkan aku. Kemudian yang ketiga, Nabi kata, laqad khasyitu 'ala nafsi. Aku risau terhadap diriku. Okey. Di situ menunjukkan apa? Apa pengajaran? Pengajarannya ialah wahyu bila turun kepada Nabi menjadikan Nabi ni antara orang yang kuat, orang yang berani. Tapi bila turun wahyu, Nabi macam lemah. Nabi macam tidak ada tenaga. Dan Nabi macam buntu. Sebenarnya itu adalah petunjuk bahawa wahyu ni adalah satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Sebab dia bukan kata-kata manusia. Dia bukan kata-kata Jibril, kata-kata pencipta alam, pencipta Rabbul Alamin. Jadi bila kata-kata pencipta alam, pastilah kata-kata itu sangat-sangat luar biasa. Dan dibawa pula oleh makhluk yang Jibril yang terbaik. Di kalangan malaikat, Jibril adalah malaikat yang terbaik, ketua, yang terbaik, yang paling baik sekali. Dan dibawa pula kepada orang yang terbaik,
Tapi walaupun semuanya baik, Nabi hadapi dalam keadaan rasa takut, risau, gemetar. Sehingga Nabi kata, aku bimbang terhadap diriku. Sebenarnya Allah nak gambarkan wahyu ni, jangan anggap ia seperti kata-kata manusia. Kita dengar buat macam biasa je. Kita baca tak ada perasaan. Makna seolah kita rasa wahyu tu macam tidak ada nilai. Kan? Kadang-kadang kita baca berita ataupun kita dengar berita, kita fokus. Kadang-kadang dengar berita banjir, kita terkejut. Tapi bila baca Quran, langsung tak ada perasaan. Mana kita belum kenal siapa pemilik wahyu yang sebenar. Kita tak kenal Allah, kita tak cinta Allah. Jadi kalau Nabi orang yang paling kuat, paling berani, tapi menjadi lemah bila turun kata-kata Allah kepadanya, sepatut orang macam kita ni, orang macam kita apa sifat dia? Paling penakut, paling lemah kan? Bila baca Quran tu sepatut jadi apa? Terkejut dah pensan terus kan? Tapi tak pernah berlaku. Yang berlaku ialah lepas 2 ayat terus tertidur. Hebatnya wahyu kepada kita kan? Okey, yang kedua pengajaran, bila macam mana Khadijah sebagai isteri kepada Rasulullah, isteri kepada manusia yang terhebat. Bagaimana Khadijah menghadapi situasi itu? Dalam keadaan suaminya yang terbaik, suami yang paling dicintai, tetapi dalam keadaan suaminya ketakutan, adakah menyebabkan Khadijah pun takut juga ataupun hadapi dengan tenang? Dengan tenang. Ini menunjukkan apa? Khadijah adalah insan yang terpilih. Kalau Khadijah ni orang biasa-biasa je, mungkin mengganggu kelancaran wahyu dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah? Kata Khadijah, tidak, engkau jangan takut terhadap diri engkau. Tapi engkau kena gembira, absyir, gembiralah. Poin pertama. Seorang isteri yang salihah, pertama kena keluarkan perkataan yang menyebabkan suami gembira ataupun paling kurang hilang ketakutan. Kemudian kata Khadijah, sebab apa kamu kena gembira? Sebab apa? Kata Khadijah, demi Allah selama ini Allah tidak akan menghina kamu. Kamu kena gembira sebab Allah tak akan hina kamu. Bila Allah tak hina, mana Allah akan muliakan kamu. Sebab tu kamu kena gembira. Okey. Apa alasan Khadijah? Apa alasan Khadijah Allah akan memuliakan Nabi? Adakah Khadijah tahu benda yang gaib, benda akan datang? Apa dia? Dia agak. Yalah, kalau betul lah akhlak Nabi bagus. Makna ini juga yang kedua menunjukkan Khadijah orang yang sangat-sangat waras, sangat-sangat berakal, sangat-sangat bijak. Kenapa dia bagi tahu Allah tak akan hina Nabi? Dan Nabi sepatutnya gembira sebab dia kaitkan akhlak Nabi sebelum tu dengan apa yang berlaku sekarang. Nabi rasa takut kan, sehingga Nabi bimbang pasal dirinya. Khadijah pun terfikir, Nabi ni orang baik. Nabi ni suka layan tetamu, suka bantu orang susah. Takkan Allah menghina orang yang suka buat baik? Itu kebijakan Khadijah. Makna apa tu? Siapa yang suka buat baik pada orang, mesti Allah tolong, mesti Allah bantu dan mesti Allah muliakan dia. Dan sebab itulah Nabi kata, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah sayang, Allah yang paling Allah suka, siapa? Siapa? Orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Jadi Khadijah terfikir, Nabi ni paling banyak memberi kebaikan pada orang. Takkanlah Allah nak menghina Nabi? Mesti. Sebab tu Khadijah berkata, gembiralah, Allah tak mungkin menghina kau. Pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita. Kalau kita nak jadi orang mulia di sisi Allah,
dan kita tak nak Allah menghina kita, sukalah bantu orang. Sukalah buat baik pada orang. Sukalah bantu orang miskin, anak yatim kan. Jangan tunggu ada duit banyak kan. Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul miskin. Duit tak ada, tapi Nabi suka bantu orang. Menunjukkan apa? Nak bantu orang, kadang-kadang tak perlu duit banyak. Ada orang beralasan, Ustaz saya kena berniaga ni. Kenapa? Sebab dengan berniaga saya banyak duit. Dengan saya banyak duit, saya boleh bantu orang. Bagi saya lah, itu hanya alasan. Itu hanya alasan. Seolah dia nak bagi tahu, nak bantu orang mesti ada duit. Tak. Nabi suka bantu orang dengan pengakuan Khadijah sendiri sebelum dia lantik sebagai Rasul. Dan masa tu Nabi miskin. Kan? Dan juga contoh Nabi Musa AS dengan Khidir, kan? Tahu tak kisah dia dalam surah apa? Surah Al-Kahfi. Bila Musa nak belajar daripada Khidir, yang sebenarnya Khidir itu lebih rendah pada dia. Sebagai sifat mulia seorang Nabi apa dah? Tawaduk, rendah diri. Walaupun orang tu lebih rendah, tapi dalam bab orang yang lebih rendah ada ilmu, dia tak ada, dia kena rendahkan diri, pergi belajar. Kan? Okey, dalam proses Khidir belajar daripada Musa belajar daripada Khidir, apa yang dia belajar? Apa dia belajar? Subjek apa yang Musa belajar daripada Khidir? Adik? Subjek apa? Sains ke? Matematik ke? Geografi ke? Dia buat 3 benda kan? Satu dia pecah kapal. Belajar pecah kapal. Yang kedua, bunuh budak. Yang ketiga, betulkan tembok. Sebenarnya tiga-tiga tu sebenarnya adalah kerja dakwah, dan kalau kita detailkan lagi, kerja dakwah, dalam kerja dakwah ada unsur membantu orang. Pecah kapal tu dia sebenarnya buat apa? Apa motif Khidir pecah kapal? Nak bantu tuan kapal, apa bentuk bantuan? Kalau kan pecahkan, merugikan pemilik kapal. Apatah lagi pemilik kapal orang miskin, dan menyebabkan dia kena perlu cari duit untuk baiki yang dipecahkan oleh Khidir. Jadi apa bentuk bantuan? Tenaga. Ha? Tenaga. Tak, dia pecah kapal. Dia pecah kapal, dia kena ambil tenaga. Tenaga dia tolong tenaga, dia tak ada duit nak tolong. Dia tolong tenaga. Tak, sekarang bukan dia baiki kapal, dia pecahkan kapal. Pecah kapal pun dia kena buat tenaga pecahkan. Maknanya dia tak bantu orang lah. Dia menyusahkan orang. Dia pecah kapal orang. Khidir dia pecah kapal orang miskin. Adakah itu membantu? Bukan. Jadi apa bentuk bantuan? Bantuannya ialah nak selamatkan kapal tu daripada dicuri. Caranya apa? Bagi kapal tu pecah. Sebab raja dia akan curi kapal yang sempurna sahaja. Faham? Kalau kapal tu pecah, raja tak curi, selamat tak? Ya Allah, perlukan kos tak nak pecahkan kapal? Tak perlu. Kamu kata nak jadi kaya baru nak bantu kan? Okey, yang kedua dia bunuh budak. Dia bunuh budak tu ada tak unsur membantu, menolong? Ya. Membantu budak tu supaya selamat daripada neraka. Kalau budak ni membesar, dia akan kufur dan syirik pada Allah dan akan menyesatkan mak bapak dia pula. Maka Allah perintah kita bunuh budak ni. Walaupun bunyinya bunuh, tapi membantu dia, menyelamatkan dia daripada neraka. Ya. Sebab tu Allah kata fitnah tu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah maksudnya syirik kepada Allah. Budak ni hidup, sihat, tapi syirik. Lebih bahaya daripada dia dibunuh. Jadi bunuh budak perlukan kos tak? Tak. Kemudian dia pergi tempat kampung anak yatim kan? Tembok anak yatim tu nak roboh. Dia pun betulkan. Perlukan kos tak? Tak. Boleh? Jadi saya nak ulang sekali lagi. Siapa yang beralasan saya kena berniaga, kena cari duit banyak-banyak untuk bantu orang, itu hanyalah bisikan
syaitan. Dan contoh juga Nabi lah. Nabi Khadijah kata suka bantu orang, suka bagi makan orang miskin, walaupun ketika itu Nabi miskin. Okey. Kehebatan Khadijah juga ialah bila dia tahu apa yang Nabi hadapi itu, pertama dia tenangkan. Dia tenangkan Nabi dengan kata-kata. Kemudian dia tenangkan Nabi apa? Dia bawa Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Dia tak tangguh minggu depan ke besok lusa ke tak. Lepas tu terus dia bawa Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Kenapa? Sebab dalam kepala Khadijah, Waraqah ni orang Nasrani. Dia ada maklumat tentang kitab-kitab dahulu. Jadi dia nak tanya maklumat daripada Waraqah yang berlaku pada Nabi ni ada kaitan tak cerita dalam kitab. Dia tak tangguh minggu depan, terus dia bawa. Ini juga menunjukkan apa? Khadijah sangat prihatin kepada suaminya. Okey, tunggulah 2-3 hari, nanti saya bawa jumpa doktor kan, tak ada. Masa tu juga dia terus bawakan. Sebab tu Nabi kata apa? Dunia adalah mata'. Dunia adalah mata'un. Dunia adalah keseronokan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik keseronokan dunia, apa dia? Dunia ni seronok je. Tapi dalam Islam boleh tak berseronok? Boleh. Tapi seronok dengan apa? Nabi kata sebaik-baik keseronokan dunia ialah al-mar'atu as-salihah. Isteri yang salihah. Okey. Jadi kita kalau diberi isteri yang kaya, keturunan anak raja, dengan isteri yang miskin tapi salihah, kita nak yang mana? Yang beriman lah, yang salihah kan. Tapi kalau yang salihah kaya lagi nak lah. Dan kehebatan Khadijah ni, sehingga Nabi bagi tahu berita gembira kepada Khadijah bahawa dia adalah ahli syurga. Khadijah diberitahu awal oleh Nabi sebelum dia meninggal bahawa dia adalah ahli syurga. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga, tak perlu jadi orang kaya kan. Jadilah isteri yang salihah. Yang peranan Khadijah yang paling besar apa dia? Peranan Khadijah yang paling besar apa dia? Membantu suaminya dalam kerja dakwah. Membantu suaminya dalam kerja dakwah. Apa yang dibantu oleh Khadijah? Pertama dari segi emosi, dari segi sokongan, motivasi, dari segi sokongan duit. Habis duit Khadijah dihabiskan, bukan dihabiskan oleh Nabi, tapi diinfak untuk dakwah. Maka layaklah Khadijah diberi berita gembira sebagai ahli syurga. Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anha, Ata Jibril an-Nabi SAW, Jibril datang kepada Nabi SAW. Lalu Jibril berkata, Ya Rasulullah, Hazi Khadijah qad atatka. Wahai Rasulullah, ni Khadijah telah datang kepada engkau. Ma'aha ina, bersamanya ada bekas. Bekas tu ada makanan. Idam. Idam ni makanan roti yang dihancur dan dicampur dengan kuah. Maka bila dia datang kepada engkau, faqra, bacalah kepadanya alaihassalam. Ucaplah kepada Khadijah salam. Salam daripada siapa? Daripada Tuhan.
dan daripada aku. Wa basyaraha, dan Jibril memberi berita gembira kepada Khadijah dengan dia akan dapat bi baiti fil jannah, satu istana di syurga, min qasab, daripada emas dan perak. Maknanya ini bukti awal Khadijah ahli syurga. Siapa bagi salam pada Khadijah? Allah dan juga Jibril. Jadi Jibril tukar sampai tu Jibril pun beritahu, aku pun memberi salam kepada Khadijah, tolong sampaikan. Satu nikmat. Itulah sebenar. Sebab tu Nabi kata arbaun minan nisa'i khairun nisa'i fil alam. 4 wanita yang terbaik di dunia, dan tidak ada lebih baik daripada 4 ni. Daripada mula Allah cipta Adam sampai kiamat, 4 ni adalah terbaik. Siapa? Yang pertama, Asyah isteri Fir'aun. Yang kedua, Maryam. Yang ketiga, Khadijah. Dalam riwayat yang keempat, Fatimah. Semula, ulang. Pertama, Asyah isteri Fir'aun, Asyah binti Muzahim. Yang kedua, Maryam. Yang ketiga, Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang keempat, Fatimah. Kalau kita tengok 4 wanita terbaik kan, 4 ni kaya raya tak? 4 ni kaya raya tak? Ada usahawan kosmetik daripada 4 ni? Tak ada. Asyah, walaupun suaminya raja, tapi akhirnya dia dihina dan diseksa oleh suaminya sampai dia mati. Kemudian Khadijah, walaupun pada awalnya kaya, tapi akhirnya miskin. Hanya ada diceritakan antara sebab kematian Khadijah ialah masa orang musyrikin Mekah boikot Nabi dan sahabat, tak bagi makanan, tak bagi apa, dalam tempoh 3 tahun. Dan ketika itulah Khadijah meninggal. Ada riwayat mengatakan sampai tak Khadijah makan daun kayu. Walaupun asalnya kaya, tapi kekayaannya diserah untuk Islam. Kemudian yang ketiga, Maryam. Maryam kaya tak? Tak. Ada suami? Tak ada. Bahkan dihina oleh masyarakat. Dituduh macam-macam, pelacur lah apa. Tapi dia adalah wanita terbaik di dunia. Sebab apa? Kesabarannya dalam menghadapi ujian. Dan yang keempat, Fatimah. Fatimah kaya tak? Fatimah miskin. Sehingga kan Nabi SAW, bila Fatimah minta kepada Nabi supaya Nabi cari pembantu rumah untuknya. Sebab dia kahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni orang miskin. Dia Ali ni memang miskin. Dia bapa dia Abu Talib anak ramai. Bapa dia miskin, anak pula ramai. Sebab itulah Ali ni Nabi ambil dia dan Nabi bela dia. Ali dengan Nabi sepupu, tapi Nabi bela Ali daripada kecil lagi. Kenapa? Sebab kesian kepada bapaknya yang miskin dan anak ramai. Sebab itulah budak yang pertama memulai Islam ialah Ali. Kenapa? Sebab Ali duduk dengan Nabi. Jadi orang pertama antara budak yang pertama yang didakwah dan beriman ialah Ali bin Abi Talib. Okey. Jadi bila Khadijah minta kepada Rasulullah, bagilah pembantu rumah untuknya. Nabi bagi apa? Nabi bagi zikir. Subhanallah. Kita kalau kita minta pembantu rumah daripada suami, suami bagi zikir, kita terima kasih tak? Bang, boleh tak cari pembantu rumah? Okey, sekejap. Dia pun keluar buku, Naflanah doa. Naflanah doa dan zikir harian. Ini lebih baik. Ini lebih baik daripada pembantu rumah. Apa isteri kita cakap? Isteri kita cakap apa? Abang ni pekak ke? Abang pekak ke? Saya minta lain, dia bagi lain. Bukan abang tu pekak, abang tu peka. Sebab itulah bila Fatimah minta pembantu rumah, Nabi bagi
zikir. Sebab bukan Nabi peka, Nabi peka. Nabi tahu masalah Fatimah ni bukan tak cukup pembantu, tapi masalah Fatimah ialah kurang kebergantungan kepada Allah. Jadi cara nak jadikan Fatimah kuat bukan bagi pembantu, tapi bagi alat supaya Fatimah sentiasa dekat dengan Allah, supaya imannya lagi kuat dan sentiasa bergantung kepada Allah, bagi zikir. Okey. Kemudian kita ambil pula pengajaran. Mungkin ini panjang sikit, walaupun kita baca tak banyak, tapi yang penting kita ambil pengajaran. Bagaimana pula pengajaran daripada kisah Waraqah bin Naufal? Apa pengajaran? Apa yang dicakap oleh Waraqah bin Naufal kepada Nabi? Bila Nabi Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah, dan Waraqah bertanya kepada Rasulullah, Nabi pun cerita apa yang berlaku. Pertama, apa kata Waraqah? Malaikat yang datang jumpa kamu dan bagi wahyu ni sebenar malaikat ni lah yang bawa wahyu kepada Nabi Musa. Itu berita baik tu. Dari mana Waraqah bin Naufal dapat maklumat ni? Daripada kitab Taurat. Kitab Injil. Dalam kitab Injil dah sebut. Dalam kitab Injil telah disebut akan datang di akhir zaman seorang Nabi. Jadi bila Khadijah bawa cerita Nabi ni, Waraqah terus terbayangkan, ini mesti Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka sebab tu dia kata, ini malaikat yang bawa wahyu pada kamu sama dengan malaikat yang bawa wahyu pada Nabi Musa. Satu. Yang kedua kata Waraqah, kamu bila datang wahyu ni, kamu akan diusir oleh kaum kamu. Kamu akan diusir oleh kaum kamu. Maksud apa tu? Makna Waraqah ni bagi tu awal-awal kepada Nabi supaya Nabi bersedia. Jangan seronok dengan wahyu. Sebab apa? Kita kalau diusir, kita seronok ke kita sedih? Bila dapat wahyu, Waraqah terus ingatkan Nabi. Hari pertama lagi, bila kamu dapat wahyu macam ni, jangan kamu relax. Jangan kamu seronok. Bahkan kamu kena bersedia, kuatkan iman, sebab kamu akan diusir. Kalau kita ingat kisah Ghulam Ad-Dakwah kan, bila guru dia beritahu, kamu sekarang lebih baik pada aku, dia puji kan. Tapi dalam masa sama dia kata apa? Ingatlah kamu akan diuji. Kamu akan diuji dengan ujian yang besar. Jadi penting sebagai pendakwah, kita kena faham, kerja dakwah ni bukan dapat pujian, bukan dapat ditabur dengan bunga-bunga. Tapi kerja dakwah ditabur dengan duri, diberi ujian yang berat dan mungkin diusir, mungkin ditangkap, mungkin dipenjara. Dan Waraqah bagi motivasi pada Nabi, kalau aku hidup bersama kamu, aku akan bersama kamu dan mempertahankan kamu. Itu motivasi. Okey, kita sambung. Kita buka muka surat 126. Hadis di atas menjelaskan bahawa Iqra adalah ayat Al-Quran yang pertama kali diturun, dan bahawasanya wahyu itu turun secara tiba-tiba, bukan sesuatu yang sudah diduga sebelumnya. Sini kita dah baca ke belum? Okey. Riwayat sampai kepada kami menjelaskan tentang krisis yang dialami oleh Rasulullah SAW disebabkan tidak turunnya wahyu, hingga beliau hendak menunjukkan diri daripada ketinggian gunung. Juga tentang Jibril AS yang selalu menampakkan diri di hadapan Rasulullah SAW dan memberitahukan bahawa beliau benar-benar utusan Allah. Tetapi riwayat ini tidak layak dijadikan pijakan untuk meyakinkan adanya kejadian tersebut, kerana adanya kontradiksi
antara kisah tersebut dengan kemaksuman beliau. Ada cerita Nabi lepas turun wahyu pertama Iqra tu tak turun wahyu, jadi Nabi rasa risau takut sampai ada kata Nabi naik puncak gunung nak terjun macam nak bunuh diri. Tapi riwayat itu tak betul. Tak boleh percaya sebab apa? Dia bercanggah dengan sifat maksum Nabi. Tak mungkin orang macam Nabi nak bunuh diri, ya. Tak mungkin orang macam Nabi kecewa. Okey, kita muka surat 127. Tidak diketahui secara pasti bahawa wahyu itu tidak turun. Tetapi yang jelas bahawa tidak turunnya itu tidak berlangsung lama. Kalau tengok nota kaki tu, berapa lama wahyu terputus? Antara Iqra dengan Ya Ayyuhal Muddassir. Berapa lama tempoh terputus wahyu? Kalau tengok nota kaki, terdapat dalam riwayat bahawa tidak turunnya wahyu itu hingga 2 tahun setengah. Lihat Raudul Unuf oleh As-Suhaili. Dan terdapat juga riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa tidak turunnya wahyu itu berlangsung sehingga 40 hari sahaja. Tapi yang logiknya 40 hari lah. Tak mungkin wahyu terputus selama 2 tahun setengah. Jadi tempoh terputus wahyu berlaku 2 kali. Pertama antara Iqra dengan Ya Ayyuhal Muddassir ataupun Ya Ayyuhal Muzammil. Tempohnya berapa lama? Pendapat paling kuat 40 hari lah. Okey. Lepas turun Ya Ayyuhal Muddassir ataupun Ya Ayyuhal Muzammil, terputus pula wahyu. Berapa lama? 3 hari saja. 3 hari 3 malam. Kemudian turun pula wahyu wadduha wal laili idza saja. Jadi sepanjang hidup Nabi tempoh terputusnya wahyu 2 kali. Kali pertama lebih kurang 40 hari, kali kedua lebih kurang 3 hari. Tetapi yang jelas bahawa tidak turunnya itu tidak berlangsung lama hingga hati Nabi SAW menjadi tenteram kembali dan siap untuk menerima wahyu yang berikutnya. Dan tidak lama kemudian wahyu kembali turun. Banyak dan beransur-ansur. Wahyu yang pertama kali turun setelah lama tidak turun adalah 5 ayat pertama surah Al-Muddassir yang berbunyi, Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Okey. Ada pendapat ulama mengatakan wahyu pertama Iqra turun itu sebagai pelantikan Nabi sebagai Nabi. Wahyu kedua turun Ya Ayyuhal Muddassir, ini adalah sebagai tanda Nabi adalah sebagai Rasul. Nabi sebagai Rasul. Apa beza Rasul dengan Nabi? Nabi ni bila Allah turun wahyu dia tak wajib sampaikan kepada kaum dia. Itu makna Nabi. Tapi kalau Rasul bila turun wahyu, Rasul tu wajib sampaikan kepada semua kaumnya. Sebab tu dalam ayat Ya Ayyuhal Muddassir ada apa? Qum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangun. Fa'anzir. Maka berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan engkau hendaklah engkau besarkan. Coba perhati maksud ayat ni. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau hendaklah sucikan. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa engkau hendaklah tinggal. Berapa semua? Pertama Allah perintah Nabi bangun dan beri peringatan. Kenapa beri peringatan? Sebab tugas kamu innama anta muzakkir. Sebab kerja engkau adalah muzakkir, pemberi peringatan. Jadi jangan berehat. Kalau tidur pun jangan tidur banyak. Sebab kerja kamu hanya munzir ataupun muzakkir. Dan kerja kamu warabbaka fakabbir, besarkan Tuhan engkau. Jangan besarkan manusia, jangan besarkan dunia, jangan besarkan nafsu. Besarkan Tuhan engkau sahaja. Kemudian nak besarkan Tuhan engkau, syaratnya kenapa? Dia ada kaitan tu. Besarkan Tuhan engkau dan pakaian engkau hendaklah bersihkan. Apa maksudnya? Bila kamu nak besarkan Tuhan engkau nak mentaati perintahnya, maka kena bersih pakaian. Okey, hati perlu bersih tak?
Dari mana? Dari mana kita dapat faham? Allah kata siyabaka pakaian. Subhanallah. Yang Allah tengok sebenarnya pakaian ke hati kita. Jadi kalau pakaian yang luar, yang Allah tak tengok pun Allah suruh bersih, maka hati yang Allah tengok, logiknya, lagi kamu kena bersih. Tengok bahasa Al-Quran. Allah suruh benda yang tak penting, bersih pakaian. Mana benda yang lebih penting, 10 kali kena sucikan. Kemudian nak bersihkan hati apa dah? Warrujza fahjur. Ini tanda bahawa wajib bersihkan hati. Ayat kelima. Iaitu dosa-dosa hendaklah kamu tinggalkan. Jadi cara nak bersihkan hati apa dah? Bertaubat. Boleh? Jadi dalam ayat ini juga ulama kata inilah ciri-ciri pendakwah. Ciri-ciri pendakwah. Apa dia ciri-ciri pendakwah? Kalau kita ambil daripada belakang ayat 5 kan. Ciri-ciri pendakwah pertama kenapa? Warrujza fahjur. Kena bersihkan hati kamu. Jangan buat dosa. Bila buat dosa terus bertaubat. Sebab kamu nak buat kerja apa ni? Kerja Tuhan. Mana boleh kamu buat kerja Tuhan, kerja besar, kerja berat dalam keadaan kamu lawan Tuhan. Okey? Yang pertama. Yang kedua, setelah bersihkan hati, bersihkan pakaian luar. Termasuklah akhlak yang mazmumah, riak, sombong, rasa kita lebih baik pada orang, lebih pandai, menghina orang, merendahkan orang, buang. Kemudian warabbaka fakabbir. Ta'ala semua perintah Allah, besarkan Tuhan dengan mentaatinya. Kemudian lepas tu baru pergi berdakwah. Ramai yang berdakwah dalam keadaan dia sendiri pun buat dosa. Dalam keadaan dia sendiri ada sifat sombong, riak. Dalam keadaan dia suka mencela orang. Dia sebenarnya tak layak berdakwah. Bolehkah? Jadi dalam surah Al-Mudassir ni, wahyu yang kedua turun, sebenarnya Allah nak bagi tu inilah kewajipan bila terima wahyu kena berdakwah. Dan sifat pendakwah, bersihkan hati, bersihkan jiwa daripada dosa, daripada syirik, daripada sifat mazmumah. Yang kedua, bersihkan pakaian luaran. Yang ketiga, ta'ala perintah Allah. Yang keempat, pergilah berdakwah. Okey. Jadi sebab itulah kita dah sebut sebelum ni kan bagaimana Allah siapkan Nabi untuk terima wahyu kan. Allah siapkan Nabi untuk terima wahyu dengan cara apa? Allah hantar Nabi pergi ke gua supaya Nabi jangan bergelumang dengan puak-puak yang penyembah berhala ni. Nabi duduk kat gua Hira, tengok kebesaran Allah, hati Nabi bersih. Masa tu barulah wahyu sesuai turun kepada Nabi. Cuba kita buka surah ni. Surah As-Saffat. Ayat 192. As-Saffat. Ha? Ya ke? Bukan Asy-Syu'ara. 194. 192 sampai 194. Sorry, Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin kan? Tengok. Ni dia menjelaskan lagi apa yang Allah sebut dalam surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Allah kata apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Jumpa kah? Adik, jumpa adik? Jumpa? Cuba tengok terjemahan dia. Sesungguhnya Quran itu adalah diturunkan oleh Rabbil Alamin.
Jumpa ke? Jumpa. Okey. Allah kata apa? Sesungguhnya Quran itu diturunkan oleh Rabbil Alamin. Bukan orang, bukan malaikat, bukan raja, tapi dia adalah Rabbul Alamin. Jadi jangan anggap Quran tu macam kata-kata manusia. Nak baca, baca. Tak nak baca, sudah. Nak faham, faham. Tak nak faham, sudah. Tak. Sebab dia kata-kata Rabbul Alamin. Kemudian dibawa pula oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Nazala bihi ar-ruhul amin. Dibawa oleh pula roh malaikat Jibril yang al-amin, yang disifatkan sebagai amanah. Apa maksud amanah ni? Iaitu bila Allah perintah Jibril turun hantar wahyu pada Nabi, terus Jibril taat, sami'na wa ata'na, tanpa dilewatkan. Kalau pukul 9, pukul 9 lah. Yang kedua, amanah Jibrilnya ialah kalau Allah kata hantar 5 ayat lah dihantar. Tak kurang satu huruf pun. Itu makna Al-Amin. Kemudian malaikat pula Jibril turun kepada siapa ni? Kepada siapa? Allah tak kata malaikat turun kepada Muhammad. Tak. Malaikat turun pada hati engkau. Itu ada maksud tu. Beza tak? Turun pada engkau dengan turun kepada hati engkau. Beza tak? Maksud apa? Apa maksud? Apa beza dia? Apa dia? Hati ni untuk apa? Kalau telinga untuk mendengar, mulut untuk membaca, mata untuk melihat. Kalau hati ni sebenarnya akal lah. Akal untuk apa? Untuk berfikir. Untuk berfikir, untuk merasa. Jadi Allah nak beritahu Quran ni satu daripada Rabbul Alamin, bukan manusia, pencipta sekalian alam. Yang kedua, dibawa oleh malaikat yang paling hebat, yang roh dan Al-Amin. Maka sebab itulah dia turun ke mana? Turun ke hati. Supaya apa? Supaya kamu berfikir tentang maksud dia. Bukan untuk turun di mulut supaya kamu baca. Bukan turun di telinga supaya kamu dengar. Bukan turun depan mata supaya kamu lihat di dinding. Tak. Turun di hati supaya kamu berfikir tentang maksud Al-Quran. Sebab itulah, lepas kamu berfikir, lepas kamu faham, lepas tu kamu kena jadi apa? Tengok hujung ayat. Litakuna minal, supaya kamu menjadi, apa makna munzirin? Apa makna? Orang yang memberi peringatan. Makna apa tu? Pendakwah lah. Sama tak dengan surah Muddassir? Qum fa'anzir. Bangun dan beri peringatan. Asal nak beri peringatan apa dah? Warrujja fahjur. Bersihkan hati kamu. Sebab Quran sampai ke hati, barulah kamu akan sampaikan pada orang. Kalau sampai ke mulut, kamu diam je. Sampai ke telinga, kamu tutup je. Tapi kalau sampai ke hati, Quran akan menggerakkan kita untuk kita beramal dan untuk kita sampaikan. Boleh faham? Sebab tu berapa ramai yang baca Quran, berapa ramai yang hafal tak bergerak pun, tak jadi munzir. Sebab apa? Quran tak masuk dalam hati. Tanya makna tak tahu. Betul dek? Betul dek? Dan sebab itulah bila kita terima Quran, kita tak rasa apa-apa pun. Betul tak? Kalau tak baca Quran pun tak rasa bersalah, tak faham Quran pun macam tak ada apa-apa. Ya Allah. Sedangkan Quran tu daripada Rabbul Alamin. Okey. Boleh ya? Jadi saya ulang. Benda ni penting. Sebab kita tak ada buat Al-Quran. Hari ni sirah kan? Hari lain tak ada buat Al-Quran. Apa makna tak ada buat Al-Quran? Kalau kita akhirnya tak jadi munzir. Kita tak qum fa'anzir. Apa makna? Tak ada makna. Quran keseluruhannya menjadi munzir. Maka pastikan Quran tu masuk ke hati. Jangan masuk kat telinga. Telinga kanan masuk keluar telinga. Jangan. Jadi kalau orang tanya, tujuan Quran diturunkan untuk apa?
Untuk memberi peringatan. Yang pertama, peringatan kepada siapa? Diri sendiri. Okey, macam mana Quran boleh jadi peringatan pada kita dan kemudian kita memperingatkan orang lain? Macam mana proses dia? Macam mana proses dia? Kalau ikut ni, ikut surah Mudaththir. Warrujza fahjur. Bertobat dulu daripada dosa. Hati kamu kotor, kadang-kadang dah belajar tadabbur, kadang-kadang dah faham, tapi hati kotor, dia tak akan hirau. Jadi bersihkan hati. Yang kedua, bersihkan zahir kita. Bersihkan hati termasuklah sifat tawaduk, jangan sombong, jangan riak, jangan kata rasa kita lebih baik pada orang. Kemudian besarkan Allah. Apa maksud besarkan Allah? Dengar je perintah Allah, sami'na wa ata'na. Jangan tangguh besok. Bila kita tangguh perintah Allah, kita tidak besarkan Allah. Kita tidak ada wa rabbaka fakabbir. Bila dah masuk dalam hati yang bersih, kita akan beramal dan kita akan sampaikan. Masa tu kita tak akan takut pada siapa. Sebab wa rabbaka fakabbir. Kita hanya besarkan Allah dalam hati kita. Okey. Masa dah habis ke? Okey. Tengok, kita belajar sirah. Ada kaitan tak dengan tadabbur Al-Quran? Ada. Ada. Sebab itulah antara sirah dengan tadabbur Al-Quran tak boleh dipisahkan. Dia saling melengkapi. Okey. Kemudian kita baca sikit lagi. Tidak turunnya wahyu kerap kali terjadi pada saat yang lain. Berselang 2 atau 3 malam. Ini terputusnya wahyu peringkat yang kedua. Peringkat pertama, daripada Iqra' terputus. Kemudian turun Ya Yuhal. Berapa lama? 40 hari. Okey, lepas turun Ya Yuhal Muddathir, terputus kali kedua. Berapa lama? 3 hari. Lepas tu turun Wadduha. Tidak, oleh kerana orang-orang musyrik mencemoh dengan mengatakan Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Ni, bila tak turun selepas Ya Yuhal Muddathir, tak turun Wadduha. 3 hari. Jadi orang musyrikin tahu wahyu tak turun pada Nabi. Wanita-wanita musyrikin tahu. Bila mereka tahu, dia ejek Nabi. Tengok, dia kata apa? Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Syaitan dia telah meninggalkan dia. Syaitan tu maksud orang musyrikin ialah Jibril lah. Jadi dalam tempoh 3 hari, orang musyrikin Mekah mengejek Nabi. Oh, Tuhan dah tinggal kamu. Jibril dah tinggalkan kamu. Soalnya, dari mana orang musyrikin Mekah tahu dalam tempoh tu wahyu tak turun? Dari mana dia tahu? Sampai dia mengejek Nabi. Siapa yang bijak dia boleh jawab. Siapa yang tak boleh jawab, bukan tak bijak, tapi kurang bijak. Saya ulang soalan. Dalam tempoh terputus wahyu kali kedua, lebih kurang 3 hari, orang musyrikin mengejek Nabi. Tuhan kamu dah tinggalkan kamu. Mana orang musyrikin tahu wahyu tak datang. Soalnya dari mana mereka tahu? Adik. Dari mana dia tahu? Dulu ada tak grup WhatsApp? Tak ada. Betul. Sebab wahyu bila turun, Nabi terus sampaikan. Bila Nabi tak sampaikan 3 hari makna, dia orang tahu dah. Wahyu tak turun. Ya Allah, jelas tak terjang Quran diturunkan? Untuk bila turun, orang musyrik tahu. Kenapa? Terus dia sampai pada mereka. Tapi kita dah lengkap Quran 30 juzuk, ada 6,000 ayat, orang kafir tak tahu pun ada Quran. Betul? Orang kafir tak tahu pun Quran berapa juzuk, berapa ayat. Walaupun Quran ada bersama orang Islam dah berpuluh-puluh tahun. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita tak faham Quran diturunkan untuk apa. Ni ramai orang yang non-Muslim kan. Bila dia baca Quran, ya Allah, kenapa aku baru dapat baca sekarang? Semua masalah aku ada dalam Quran. Dia timbul persoalan kenapa? Quran dah ada tak? Tak jauh daripada dia. Kadang-kadang dia tengok sahabat dia baca kan. Tapi dia tak faham. Kenapa? Sebab yang sebelah tak sampaikan. Kenapa yang sebelah tak sampaikan? Sebab Quran
tak sampai dalam hati mereka, hanya di bibir. Dan waktu pula hanya malam Jumaat. Dan malam Jumaat pula hanya surah Yasin. Kalau hafal pun hanya 3 kul. Betul? Betul Angka? Tengok Nabi risau, Nabi sedih bila wahyu tak turun. Sehinggalah turun wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksud dia apa? Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Allah bersumpah dengan 2 benda. Satu, waktu duha. Yang kedua, waktu malam apabila telah sunyi. Okey, apa yang Allah nak sampaikan daripada sumpah ni? Iaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah jawab apa yang diejek oleh orang musyrikin kepada Nabi. Orang musyrikin kata apa pada Nabi? Tuhan dah tinggal engkau. Maka Allah jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan Tuhan tidak pernah benci engkau. Oh, ayat tu satu hiburan kepada Nabi. Bila Tuhan tak tinggal, makna Tuhan sentiasa bersama Nabi. Bila Tuhan tak benci, makna Tuhan sentiasa terhibur tak hati Nabi. Siapa yang cakap ni? Allah. Kita kalau orang alim yang warak, yang terkenal, yang soleh bagi tahu kepada kita sebagai pelajar. Tok guru ni kata apa? Saya tak pernah tinggalkan awak. Saya tak pernah lupa awak. Rasa seronok tak? Seronok. Walaupun dia hanya manusia. Ini Tuhan cakap pada Nabi. Dan juga pengajaran di sini, Nabi sedih. Sebab apa Nabi sedih? Sebab apa? Sebab wahyu terputus. Berapa hari? Pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita apa dia? Apa benda yang menyebabkan kita sedih dalam sepanjang hidup kita? Itu sekarang kan, sebelum ni? Tak betul kan? Kadang-kadang kita 3 hari tak baca Quran, sedih tak? Selamba je, saya dah 3 hari tak baca Quran, okey je. Kadang-kadang seminggu tak baca, langsung tak sedih. Tapi bila hilang telefon, sayangnya telefon baru 3 hari beli. Kan? Sebab cinta kita pada dunia sangat tebal. Betul tak? Betul dek? Betul? Mana lebih adik suka? Baca Quran 3 hari turut-turut dengan main game 3 hari turut-turut? Mana lebih suka dek? Dah jawab je. Kalau tak jawab, Allah tetap tahu. Itulah nilai kita. Bila tak baca Quran tak rasa sedih. Mana sebenarnya kita tak cinta pada Al-Quran. Bila tak cinta pada Quran, sebenarnya kita tak cinta pada Allah. Mana mungkin kita cinta pada Allah tapi tak suka kitab dia, tak suka ayat dia, mana mungkin? Sebab tu kata ulama, tanda kita cinta Allah setakat mana hubungan kita dengan Al-Quran. Nabi 3 hari tak datang wahyu, risau, pening, blur. Sebab dia tahu itulah hubungan cintanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita berhenti setakat wadduha. Okey. Ada soalan Allah suruh Nabi kirim salam pada Khadijah. Jadi macam mana Khadijah jawab? Okey, Khadijah jawab macam ni.
cara jawab kirim salam. Bila orang bagi salam, orang kirim salam pada kita, tengok siapa yang tolong sampaikan dan siapa yang bagi salam. Okey, kalau Jibril kirim salam kepada Khadijah dan disampaikan kepada Nabi. Nabi jawab macam ni. Wa alaika tu iaitu kepada Jibril, dan wa alaihas salam, dan ke atasnya iaitu Khadijah assalam. Jadi dua-dua dapat jawapan salam. Jibril pun dapat, Khadijah pun dapat. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita bila orang kirim salam, dia tak jawab mengikut sunnah Nabi. Jadi akhirnya orang yang bagi salam tak dapat jawapan tu. Contohlah, saya kata pada abang nama apa dah? Jamal. Okey. Saya kata kawan saya kirim salam pada Jamal. Okey, Jamal jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikum, ke atas kamu. Kamu tu siapa? Saya lah. Warahmatullah. Kawan saya yang kirim salam dapat tak jawapan? Tak dapat. Salah. Jawapan dia apa dia? Kalau saya kata kawan saya lelaki kirim salam pada entah Jamal. Jamal jawab macam ni. Wa alaika, ka tu saya. Dan wa alaihi, ke atasnya assalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengirim pun dapat jawapan, saya postman pun dapat jawapan. Kena tengok dia bahasa Arab, dia ganti nama tu bertukar bila lelaki perempuan kan. Okey. Kalau yang kirim salam tu lelaki dan saya yang tukar sampai ni pun lelaki, wa alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengirim tu wanita, yang tukar sampai pun wanita, wa alaiki wa alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tukang kirim tu lelaki, yang tukar sampai wanita, tukar je damai. Wa alaiki wa alaihi assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kena cakap menukar dhamir. Macam mana nak ajak suami kita sama-sama baca Al-Quran dengan kita? Dia kalau dia ajak malu nak ikut sekali sebab tak lancar mengaji. Saya boleh mengaji tetapi tak confident nak mengajar. Dia ialah suami ni, dia lelaki ada ego kan. Kadang-kadang nak tundukkan ego dia tak boleh. Jadi kalau boleh suruh dia mengaji dengan orang lain. Begitulah guru ni sekian-sekian, ataupun panggil guru datang mengaji di rumah. Mungkin dia rasa lebih selesa mengaji dengan guru daripada mengaji dengan isteri. Kan? Dan sepatutnya suami tak ada malu lah. Dalam bab agama ni jangan malu. Walaupun belajar dengan isteri, walaupun belajar dengan anak, jangan malu. Bukan benda aib. Yang aib ialah kamu kekal dalam kesalahan. Dan ambil kisah pengajaran Nabi Musa AS. Nabi Musa tak malu pun belajar dengan siapa? Khidir. Khidir orang bawah pada dia. Jadi walaupun dia Nabi, tapi ada sifat tawaduk. Jadi kalau kita suami tak tahu mengaji, tak salah mengaji dengan isteri. Bahkan kita kena ucap terima kasih sebab isteri kita sayang pada kita dan nak ajar kita. Wallahu a'lam. Buku sirah yang Ustaz guna tu boleh beli di mana? Boleh beli di Shopee. Saya sekarang dah habis stok. Jangan beli dengan saya, jangan bayar kepada saya. Salam Ustaz, wahyu terhenti juga ke selepas Nabi ditanya pasal Ashabul Kahfi? Itu tak lama. Saya tak pasti berhenti tak. Itu jawapan dia ditangguhkan. Berapa hari tak tahu. Tapi bukan wahyu terhenti. Jawapan kepada soalan tu ditangguhkan. Tapi wahyu lain turun. Sebab ulama kata wahyu yang betul-betul terhenti tak turun langsung 2 kali je. Yang saya sebut tadi. Adapun ditangguhkan jawapan, dalam jawapan itulah. Tapi wahyu lain turun. Wallahu a'lam. Soalan kiamat tu kan. Ya, betul. Ashabul Kahfi pun tangguh. Lama juga, seminggu ke, wallahu a'lam. Boleh beri pencerahan berkaitan dengan waktu duha.
Waktu duha ni, dia selepas subuh, bila habis waktu subuh, lebih kurang 10-15 minit masuk waktu syuruk. Dan waktu syuruk pula lebih kurang setengah jam. Lepas habis waktu syuruk, masuklah waktu duha. Saya tak pastilah, dia sentiasa berubah mengikut waktu subuh. Waktu subuh tak tetapkan. Jadi waktu duha pun berubah, waktu syuruk pun berubah. Yang penting lepas subuh, habis waktu subuh, masuk waktu syuruk. Lepas setengah jam lebih kurang, masuk waktu duha. Mungkin lebih kurang pukul 8. Lebih kurang pukul 8. Dan berakhir waktu duha lebih kurang 15 minit sebelum zuhur. Waktunya panjang. Sebelum turun wahyu zaman Nabi Muhammad SAW, kaum masa itu amalkan ibadah macam mana? Ada yang amalkan ibadah mengikut kesan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim AS. Tapi kadang-kadang walaupun daripada Ibrahim tapi diselewengkan. Contoh macam dia buat haji kan. Dia buat haji, dia wukuf di Muzdalifah. Kalau orang Mekah. Kalau orang luar, wukuf di Arafah lah. Kalau dia tawaf, dia bertelanjang. Kalau orang luar bertelanjang kan. Jadi ibadat tu lebih kurang kesan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim, tapi banyaknya diselewengkan, ditokok tambah. Macam mana nak nasihat anak-anak yang ketagih game? Saya tak tahulah, ada pelajar saya beritahu, dia ikut join misi kita ke Bahau. Dia kata sejak dia ikut kelas tadabbur, dia dapat berjaya meninggalkan game. Sebab dia faham Al-Quran, faham nilai kehidupan dunia yang sebenar main-main, dan Allah nak uji kita, dan nilai kehidupan akhirat yang sebenarnya jauh lebih baik daripada dunia dan kekal abadi. Bila dia faham nilai dunia, nilai akhirat, automatik dia akan tinggal. Tapi budak ni susahlah. Bawa masuk kelas lah. Ini dalam kelas saya ada 3 orang, 4 orang, 5 orang budak ni. Masya Allah, mak bapak dia bawa anak-anak dia setiap hari ikut kelas saya. Itu satu kehebatan ibu bapa. Boleh bawa anak ke dalam kelas tadabbur. Biasa mak bapak bawa anak melancong, itu bukan satu kebanggaan. Kadang-kadang melancong tu menjadikan anak semakin cinta dunia. Wahyu terputus selama 3 hari setelah turunnya. Kenapa wahyu terputus? Ulama mengatakan kadang-kadang Allah nak jadikan Nabi ni lebih teruja, lebih rindu kepada wahyu. Maka Allah hentikan sekejap. Yalah, kita kadang-kadang nak supaya orang rindu pada kita kan. Kita menghilangkan diri 3 hari. Biar dia rindu je. Mana tak nampak kan. Lepas tu bila jumpa, macam baru jumpa kan, walaupun 20 tahun. Mengapa wanita syurga nama Asyah yang atas sekali? Mengapa tak Khadijah? Tak. Yang Nabi sebut wanita terbaik kat dunia ikut turutan. Asyah yang awal lah. Sebab dia zaman Nabi Musa. Yang Maryam zaman Nabi Isa selepas tu. Yang ketiga ikut turutan. Bukan ikut ranking. Kalau Jibril kirim salam kepada macam mana cara nak berdakwah kepada keluarga terdekat? Kita kena buat kursus teknik berdakwah kepada anak-anak, kepada keluarga terdekat, kepada jiran tetangga. InsyaAllah kita akan set satu masa untuk buat kursus dakwah. Sebab soalan ni selalu berulang kan. Selalu berulang. Jadi sabar. Bagaimana kitab-kitab terdahulu diturunkan seperti Zabur, Taurat dan Injil? Kitab-kitab dahulu diturunkan sekaligus. Ada melalui Jibril, ada yang melalui direct kepada Nabi. Diturunkan sekaligus. Jadi satu-satunya kitab yang diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun ialah hanya Quran saja. Ustaz, betul ke sesiapa yang mimpi jumpa Nabi Muhammad tandanya orang itu orang soleh terpilih? Tak ada dalil. Janji mimpi jumpa Nabi adalah sebagai tanda ahli syurga ke orang soleh?
Saya tak jumpa dalil. Tapi itu adalah, semoga ia adalah tanda yang baik. Tapi bukan makna tak, kalau tak mimpi jumpa Nabi makna tak baik. Kan? Dalam solat duha, Nabi solat maksimumnya kata ulama 8 rakaat. Solat duha maksimumnya 8 rakaat. Minimumnya 2 rakaat. Saya sorokkan handphone anak. Sabtu dan Ahad je boleh pegang. Bagus. Kadang-kadang mau abang kena tegas lah. Kena tegas. Jangan jangan bagi telefon sebebas-bebasnya. Kalau nak main game, kena letakkan jadual. Waktu ni kalau nak main game 1 jam, kena baca Quran dengan terjemahannya paling kurang setengah jam. Baru boleh main. Biar seimbang lah. Kalau nak rampas tu tak boleh. Ataupun buat macam ni. Hari Ahad, Sabtu dan Ahad tak boleh main telefon. Kan? Dia terpaksa ikut. Daripada tak dapat langsung, baik dapat separuh. Tapi dalam separuh tu, separuh lagi kita guna untuk kebaikan. Okey, Dek. Okey. Okey buat macam tu. Nabi Khidir ni malaikat. Nabi Khidir, ulama beza pendapat. Bila sebut Nabi bukan malaikat, tidak ada Nabi daripada kalangan malaikat. Semua Nabi daripada kalangan manusia. Satu. Yang kedua, Khidir ni ulama beza pendapat. Adakah dia Nabi ataupun rajulun salih? Ada ulama mengatakan dia Nabi. Ada ulama mengatakan dia bukan Nabi. Sebab Allah tak mention pun dalam Quran, dia adalah Nabi. Wallahu a'lam. Jadi tak penting Nabi Khidir ni adakah Nabi ataupun tak. Tapi yang penting apa dah? Ambil pengajaran daripada kisah dia. Berjalanlah tepi laut, bantu orang miskin. Ada riwayat mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil pada Quran ataupun hadis. Yang ada dalil pada Quran, yang masih hidup satu je, iaitu Nabi Isa AS. Bahkan Quran mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang mesti mati. Jadi kalau ikut ayat tu, semua orang akan mati. Maka Khidir pun mati. Habis Nabi Isa hidup, itu Allah sebut dalam Quran. Nabi yang Allah sebut masih hidup, Nabi Isa seorang je. Wallahu a'lam. Macam mana nak sampaikan salam ketika kita ziarah makam Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ambil pengajaran daripada minta pandangan Ustaz hal penggunaan Assalamualaikum warahmatullahi. Apa maksud dia? Dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada ta'ala. Ta'ala adalah tambahan. Jadi tak perlu sebut ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke orang perempuan tak wajib beri salam? Tak ada dalil lah. Dalil Nabi kata apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Yang kedua Nabi kata afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagilah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak ada dalil yang mengatakan perempuan tak boleh bagi salam pada lelaki. Tak ada dalil lah. Jangan kita memandai-mandai buat hukum. Cuma kalau lelaki bagi salam pada perempuan boleh menimbulkan fitnah ketika itu haram. Bukan haram bagi salam, haram sebab menimbulkan fitnah. Macam saya bagi salam pada wanita yang dah tua kan, umur 95. Tak ada masalah. Ataupun wanita muda bagi salam pada lelaki tua. Tak ada masalah. Perempuan bagi salam kepada pakcik dia kan. Tak ada masalah. Selagi mana tak menimbulkan fitnah, boleh. Boleh tak bagi laporan sikit? Anda dari mana? Kita nak tengok tadabbur Al-Quran sampai ke mana. Boleh bagi laporan, masing-masing bagi laporan. Dari mana? Sementara saya menjawab soalan. Kalau kita buat dosa pada waktu diharamkan solat, kiranya kalau nak solat, taubat, waktu tu juga tak boleh.
Tak, sebenarnya saya pun tak faham kenapa orang kita suka sangat terikat dengan solat taubat. Kenapa suka sangat? Islam ni mudah. Dan ulama mengatakan syarat taubat apa dia? 5 kan? Bila cukup 5 syarat taubat, taubatlah. Walaupun tak solat, taubat. Jadi benda yang mudah, jangan dirumitkan. Sampai kena ambil wuduk, kena solat, baru nak bertaubat. Kalau tak solat taubat, tak bertaubat. Salah. Tengok yang bunuh 100 orang kan? Dia bertaubat tak? Yang bunuh 100 orang, dia bertaubat tak? Taubat Allah terima tak? Dia solat taubat tak? Tak pun. Jadi syarat taubat diterima, satu, tinggal dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam tak akan ulang lagi. Yang keempat, ikhlas kerana Allah. Ada orang tinggal dosa, tapi bukan kerana Allah, kerana duit dah tak ada. Dia pun tak buat dosa. Yang kelima, bertobat di waktu taubat diterima. Jangan bertobat ketika nyawa sampai ke halkum ataupun matahari terbit daripada. Cukup 5 syarat, ulama sepakat taubatnya diterima. Jadi kalau kita buat dosa waktu haram kita solat, istighfar je, istighfar je. Walaupun tanpa solat taubat, taubat kita diterima kalau cukup 5 syarat. Satu. Yang kedua, ada dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah tanpa kita solat taubat dan tanpa kita istighfar, tanpa kita bertaubat, tapi akan diampunkan oleh Allah. Apa dia? Ada benda yang kalau kita buat menghapuskan dosa, walaupun kita tak bertaubat, walaupun tak salat taubat, walaupun tak istighfar. Apa dia? Amal soleh. Amal soleh. Kadang-kadang kita ambil wuduk kan, dengan wuduk tu menghapuskan dosa kita. Walaupun kita tak bertaubat, kita berjalan kaki pergi ke masjid, satu langkah gugur dosa. Kita baca doa lepas pakai baju, gugur semua dosa kecil yang dulu dah akan datang. Kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 lepas solat fardu kan, diampunkan dosa kecil walaupun sebanyak buih di. Jadi jangan terikat dengan solat sunat taubat. Wallahu alam. Singapura, Pulau Pinang. Dari Singapura Keluan, Johor, Muar, JB, Ramai Kajang, Melaka, Kemuntin, Taiping. Ini dekat tahanan. Ceras, Kapar, Sempurna Sabah, Ampang, Ipoh Perak, Wangsa Maju, Sungai Ramai, Kota Kemuning, Manjung Perak, Penampang Sabah, Kelang, Shah Alam, Sungai Buloh, Ceras, Bahau, Kelang, Bukit Jeluto. Ni paling dekat ni. Bukit Jeluto, Kuala Terengganu, Kuala Johor, Kajang, KL je, Rawang, Bangi, Taiping, Rawang, Kelang, Hulu Langat, Kota Baru, Shah Alam, Singapura, Paya Jaras, Sungai Seri Manjung, Kelantan, Nilai, Kajang, Bandar Baru Bangi, Kota Damansara, Setia Alam, Subang Bistari, Bandar Baru Bangi, Hulu Bernam. Tak ada daripada Indonesia. Okey. Arab Saudi, Dubai. Oh, paling jauh. Clear ke daripada Arab Saudi? Tanjung Karang. Alustar. Kemboja. Asal Kemboja. Bukan daripada Kemboja. Kelas kita di Bukit Jelutong, Singapura. Mana Rohayu daripada Singapura? Tak nampak muka. Patani, Selatan, Thailand. Penawar, Pengerang, Alustar. Okey.
Okey, jazakumullah khairan kepada yang menonton. Semoga lagi ramai menonton, lagi banyak pahala saya di akhirat besok insya-Allah. Dan tolong sampaikan pada kawan-kawan share. Kalau seorang share kepada 5 pula share kepada, makna ilmu Al-Quran semakin meluas, orang faham agama semakin baik dan orang akan berdakwah. Bila faham Quran dia akan berdakwah. Dan pahala kita semakin ramai kita share, lagi banyak pahala kita. Jadi fikirlah untuk masa depan kita di akhirat. Jangan nak banyak duit sahaja. Tapi bila mati semua duit tak berguna. Yang berguna ialah hanya pahala. Okey, cukup ah. Cukup setakat ni, kita tutup dengan setelah kita akan datang ialah besok. Hari Jumaat pukul 10.30 insya-Allah. Kita tadabbur sama tadabbur surah Al-A'raf. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oh, daripada Abu Dhabi pun ada. Oi, jauh lah. Lapor je. Pavilion pun ada. Arab Saudi, ramai Arab Saudi. Clear tak daripada Arab Saudi dengan Emirates? Clear tak suara? Oh, ada Indon. Johnny Medan. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.